Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berangkat mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Dato' Laila Utama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis perjumpaan tersebut diadakan di Hotel St. Regis, Republik Singapura. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama antara lainnya memperakui hubungan dua hala yang sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura, serta kerjasama antara kedua-dua buah negara melalui pemeteraian 4 memorandum persefahaman di dalam bidang perkhidmatan awam, pendidikan, ekonomi hijau dan keselamatan makanan. Kedua-dua pemimpin juga berbincang mengenai peluang-peluang kerjasama baharu yang dapat diterokai oleh kedua-dua buah negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Tentera Udara Republik Singapura di Pangkalan Udara Sembawang. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Ng Eng Hen, Menteri Pertahanan Republik Singapura, Lieutenant General Melvin Ong, Chief of Defence Force Angkatan Bersenjata Republik Singapura dan Major General Kelvin Kong, Chief of Air Force Tentera Udara Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama beredar untuk menerima tabik hormat dan seterusnya memeriksa barisan kawalan kehormatan terdiri daripada anggota Tentera Udara Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mendengar sembah taklimat mengenai perkembangan Tentera Udara Republik Singapura serta pemodenan kelengkapan pertahanan udara seperti helikopter H225M medium lift. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menaiki helikopter H225M, sebuah helikopter serba moden yang memenuhi keperluan operasi Tentera Udara Republik Singapura dalam operasi mencari dan menyelamat, pemindahan aeromedikal dan operasi bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Pada penghujung lawatan, Baginda berkenan mendengar sembah taklimat mengenai sistem peluru berpandu Aster-30 merupakan sistem pertahanan udara yang telah diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan udara pulau Tentera Udara Republik Singapura. Very easy, much better than the old one. The old one, yeah, it's a bit complicated. That's right, very complicated. Thank you, Your Majesty. Thank you very much.
Hubungan unik dan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura bertambah kukuh dengan keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke Republik Singapura. Semasa keberangkatan tersebut, kedua-dua buah negara berpuas hati untuk meneruskan kerjasama bagi memastikan kemakmuran dan kedayatahanan yang berterusan. As the two smallest countries in ASEAN, we have shared a strong and natural affinity from the very outset. By standing shoulder to shoulder, our strong partnership has amplified our voices on the regional and international stages. It has also helped us flourish as two sovereign nations which our peoples can be proud of. We continue to value the ideas and advice given through consultation and discussions between our officials, not just as a regional partner, but especially as close friends. Madam President, Brunei Darussalam cherishes our unique and very special relations and friendship with the Republic of Singapore. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes dalam kategori 5 sementara 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 270 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 82.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 56.5%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 76.8%. 5 orang dari golongan asnaf zakat yang berjaya dalam bidang keusahawanan menerima penghargaan pada Majlis Ilal Hijrah bersempena sambutan awal tahun Hijrah 1444 Hijrah. Majlis berlangsung kemarin di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis disediakan dengan forum Ilal Hijrah yang disampaikan penceramah undangan Aidarus Ahmad Al-Habsyi dari Republik Singapura. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman. Bertemakan bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian memacu wawasan negara. Majlis mengetengahkan penghijrahan dan kejayaan beberapa orang golongan asnaf zakat yang berjaya memajukan diri.
Juga diadakan penyampaian beberapa penghargaan dan pengiktirafan kepada golongan asnaf yang berjaya menaik taraf kehidupan melalui program latihan dan agihan bantuan Majlis Ugama Islam. Lebih 380 bakal graduan Universiti Teknologi Brunei UTB akan menerima ijazah pada Majlis Convocation UTB yang akan diadakan 5 September depan. Kemarin diadakan Majlis Khatam Al-Quran di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir seterusnya memimpin bacaan surah Al-Fatihah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pemangku pengerusi Majlis UTB. Juga hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Majlis Convocation UTB akan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dialog Maritim Kebangsaan diadakan sebagai platform bagi komuniti maritim tempatan untuk mengetengahkan dan mempamerkan bidang kepentingan pembangunan maritim yang kritikal kepada kesediaan negara untuk menyokong pertumbuhan industri maritim. Dianjurkan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam MPABD dengan kerjasama Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC, Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Manpower Planning and Employment Council MPEC. Dialog diadakan kemarin. Acara turut menyaksikan perasmian rangka kerja kompetensi maritim negara Brunei Darussalam disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Rangka kerja itu dikembangkan bersama pihak berkepentingan industri yang berkaitan melalui Manpower Industry Steering Committee MISC dengan objektif menyelaraskan keperluan dan kompetensi bagi industri maritim negara. Shipping is the lifeblood of the global economy and without Di samping itu, dua pencapaian penting turut dicapai melalui penandatanganan perjanjian perkhidmatan antara BGC dan IBTE dan pemeteraian perjanjian peminjaman antara BGC dan Berupa Sendirian Berhad. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Sesi pertama dialog membincangkan topik Brunei's readiness to meet the future demand of seafaring in the changing environment yang disertai oleh Wakil MPABD, MPEC, BGC, Akademi Maritim Brunei dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sesi turut menekankan keperluan untuk menyesuaikan diri dengan sifat industri yang tidak menentu dan mengiktiraf peranan penting para pelaut dalam menyokong perdagangan antarabangsa. Mangsa kebakaran di Kampung Masin dan Kampung Anggrek Desa baru-baru ini kemarin menerima bantuan kewangan kerajaan melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis penyerahannya berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program pengurusan risiko bencana peringkat sekolah yang diungkayahkan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC selama 2 hari berakhir petang kemarin dengan penyampaian sijil. Majlis diadakan di Sekolah Menengah Tanjung Maya, daerah Tutong. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir Kenal Besara Muhammad Haris Rashidi bin Haji Muhammad Jamin, Pengarah NDMC. Program diadakan dengan kerjasama Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Usaha dan langkah telah dirancang dan dilaksanakan oleh Pusat Dakwah Islamiah dalam memastikan pembelajaran ilmu pengetahuan di kalangan para mu'allaf dapat terus disampaikan dan diberi perhatian. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'allaf, tarbiyah mu'allaf, mengorak langkah dengan pembukaan cawangan kelas bimbingan mu'allaf di Rumah Kegiatan Ugama Kampung Bebuloh. Majlis perasmiannya diadakan malam tadi. Merasmikan cawangan kelas berkenaan Awang Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah.
Sementara itu, tenaga pengajar kelas bimbingan mu'alaf Kampung Bebuloh menerima surat lantikan dan buku ikra. Dengan adanya kelas bimbingan ini diharap dapat memberikan peluang kepada para mu'alaf di Kampung Bebuloh dan kampung-kampung berdekatan untuk mempelajari dan menghalusi bacaan Al-Quran dan asas-asas fardu ain serta memberi keyakinan kepada para mu'alaf agar terus istiqamah dalam mencari ilmu. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Mactel Telecommunications Sistem Sendirian Berhad Mactel membukakan tawaran perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A, ASO dan IGCSE sesi Mei Jun 2022. Para ibu bapa atau penjaga dan pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut boleh membuat pendaftaran melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS bermula hari ini, 26 Ogos 2022. Tiada bayaran akan dikenakan semasa pendaftaran. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan dan pelanggan akan dikenakan bayaran sejumlah RM3 bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Percubaan membawa masuk 300 botol dan 192 tin minuman keras pelbagai jenama berjaya digagalkan kemarin oleh keanggotaan Balai Polis Bangar, pasukan polis di Raja Brunei semasa rondaan dan pemantauan jenayah. Kegiatan tersebut terbongkar apabila sebuah kenderaan yang melalui kawasan Pekan Bangar dilihat dalam keadaan mencurigakan dan kenderaan bersama pemandu serta penumpangnya berjaya ditemui di kawasan ladang kopi Kampung Negalang, daerah Temburong. Hasil siasatan, beberapa kotak plastik hitam berisi minuman keras ditemukan. Kenderaan barang tegahan serta 2 suspek dibawa ke Balai Polis Bangar bagi siasatan awal dan kes diambil oleh bahagian penguatkuasa Ugama BPU dan Jabatan Kastam dan Eksaisi Diraja bagi siasatan lanjut. Kedua-dua suspek merupakan lelaki tempatan dan penduduk tetap berumur dalam lingkungan 20 ke 21 tahun.